Demi Cinta Kisha, Part 1, Bab 2. Yuslin baru park kereta kancil silvernya di parkir komplek wilayah. Terkocoh-kocoh dia keluar dari kereta dan menguncinya. Hatinya semakin risau. Terbayang wajah mix Cina Kisha yang sekali pandang seperti Jerry F4 pelakon terkenal Meteor Garden tu menyinga padanya kerana terlewat lagi ke studio jamming. Kalau tidak kerana kawan-kawan baik sekolahnya memaksa dia mengikut mereka ke uptown lepas sekolah tadi, kemudian terperangkap dalam jam pula suatu perjalanan ke situ, dia takkan lambat praktis malam itu. Masuklah. Apa tertinjau lagi kat bilik pintu tu? Suruh Patam bila ternampak Yuslim terjenguk ke dalam dari balik pintu tebal studio jamming. Sorry lah, lambat. Jam lah masa ke sini. Patam, mana Kisha? Tanya Yuslin, rasa bersalah pada Patam dan Joe sambil teragak-agak masuk ke studio. Mampuslah Colin, aku tengok dia tengah mengamuk tadi. Dia keluar kejap pergi telefon. Tingkah Patam cuba menakutkan Yuslin. Ya ke Joe? Betul ke Patam cakap tu? Kau tengok berapa darjah dia punya panas? Tanya Yuslin kerisauan. 40 darjah kot. Cepatlah perempuan praktis. Elin, tolong kejap ambilkan jack kad M gitar tu. Aku tak sampai lah, suruh Joe. Lelaki Cina itu pada Yuslin. Yuslin terbongkok mengambil jack, lalu berikan kepada Joe. Selepas itu, Joe menyambung mengelap gitar bassnya sementara Patam terus sibuk meniun drum set. Yuslin risau bila mendengar kata Joe. Dia memang tahu benar perangai Kisha yang panas baran dan angin tidak menentu itu. Lebih-lebih lagi bila mengingatkan layanan kasar dan keras pemuda kurus lampai itu terhadapnya. Malah semenjak 3 tahun dia mengenal Kisha sehingga kini tidak pernah sekalipun pemuda berusia 23 tahun itu hendak berlembut dengannya. Malah melayannya lebih kurang macam budak lelaki lain. Mungkin kerana sikap tomboy dan tak kisahnya membuat lelaki itu melayannya dengan kasar. Tiba-tiba pintu studio dirempuh kasar. Kelihatan Kisha masuk sambil berdengus marah. Sebaik saja masuk dia ternampak Yuslin. Kisha mencekap pinggang kepada Yuslin sehingga gadis itu menikus kecut di tepi hujung sudut studio berdekatan dengan Joe. Yuslin cepat-cepat membelakangkan Kisha pura-pura mencari Jack Mike. Dengan kelang kabut, dia melilau berpura begitu secara tak sengaja tertembung juga pandangan dengan Kisha. Yuslin tak tahu hendak buat apa, terpaksa melontarkan senyum kelat kepada Kisha yang menyinga. Siapa suruh datang? Kalau dah lambat, baik tak payah. Kau ingat kita orang ni tunggul. Asyik nak menunggu kau aje lah. Dah berapa hour kita lepas, bongok. Dah lambat tak reti pula tu telefon beritahu ke. Semua menyusahkan orang. Tengking Kisha terus marah. Sorry lah, orang lambat. Start dalam jam tadi. Alah, nanti Lin bayar ganti rugi hour terlepas tadi Rayu Yuslin dalam hati rasa kecut juga. Senang je cakap bayar ganti rugi konon. Kau ingat kau banyak duit, kau boleh lepas macam tu lah. Kau jangan main-main Lin. Pertandingan live band tak lama lagi. Kalau kau tak serius, susah kita nanti. Kalau kau rasa tak nak main, baik berambus sekarang. Pelambat lagi perempuan boleh nyanyi, aku boleh cari. Marah Kisha lagi melepaskan barannya pada Yuslin. Come on lah Kish. Lin dah minta maaf, sudahlah. Jangan besar-besarkan lagi. Masa berjalan. Samput Joe cuba melindungi Yuslin. Kau diam lah Joe. Kau jangan nak backing budak Lin ni pula. Buat silap sendiri senang aja nak lepas diri. Kalau manja sangat budak ni, lama-lama naik lemak. Belum jadi star lagi. Marah Kisha pada Joe belum. Alah, bukan selalu budak ni lambat. Baru sekali dua. Takkan itu kau dah mengamuk? Atau kau sebenarnya tengah mengamuk kat orang lain kot? Cakap je lah. Jangan buat hal lagi. Sindir Joe tahu sangat dengan perangai Kisha. Suka melepaskan marah pada Yuslin kalau ada yang tidak kena dengan hubungan dengan kekasihnya. Kau diamlah Joe. Tengking Kisha yang terasa dengan sindiran Joe. Sudahlah korang ni. Benda kecil macam ni pun bising macam orang bodoh. Yang kau satu Kish. Lin dah sampai. Minta maaf. Cukuplah. Tak payah mengamuk macam orang gila. Yang kau pun satu Joe. Sibuk sangat hal orang. Apa hal? Macam orang tongong lah korang berdua ni. Dah cepatlah praktis. Kalau kau nak bergaduh juga, baik batalkan latihan, kita gaduh kat luar. Nak? Marah Patam, pemuda berbadan besar dan berkulit hitam manis itu sejak tadi tidak tertahan melihat ketegangan Kisha dan Joe. Sementara Yuslin membisu, 1000 bahasa tidak berani masuk campur kerana rasa bersalah menjadi punca ketegangan dua anggota GBA itu. Mendengar kata Patam itu buat Kisha dan Joe terdiam. Keadaan menjadi sunyi sebentar. Sorry Aku salah Kish. Salah aku. Dah lah. Jangan marah lagi. Joe. Aku janji. Aku tak buat lagi. Okey. Patam. Kau pun jangan marah
Lepas praktis nanti aku belanja minum. Okey, tak cukup. Belanja makan. Okey. Pujuk Yuslin rasa bersalah kepada ketiga-tiga ahli kumpulan GBA itu. Yuslin cuba mengambil hati ketiga-tiga anggota GBA yang sedang ketegangan dengan mempelawakan diri membelanja mereka semua sambil menunjukkan senyuman kerang busuknya kepada mereka. Walaupun dia tidak yakin mereka akan termakan pujukan, sekurang-kurangnya dia berusaha mengalihkan perhatian anak-anak muda ragat itu dari berterusan bertengkar. Melihat wajah tongong Yuslin begitu, membuatkan tiba-tiba terletus ketawa lucu antara mereka. Yuslin hairan. Melihatkan Yuslin kebingungan sambil menggaru kepala yang tidak gatal, Kisha menonyoh kepala Yuslin sambil makin galak menggelakkan Yuslin. Lin, lain kali kau jangan bawa muka macam tu lah. Nampak bodoh-bodoh lah. Kutuk Kisha ketawa. Yelah Kisha, macam monyet terlepas pun ada juga. Jo pula mencela, turut mentertawakan Yuslin. Yuslin pura-pura menggosok-gosok kepala yang tidak sakit itu. Terasa malu digelak begitu. Sementara Jo dan Patam masih mentertawakannya. Yuslin terasa lega kerana anak muda itu semua sudah mesra seperti biasa. Tanpa berlengah, Kisha mengambil gitar dan dimasukkan jack ke amp Marshall dan mereka terus jamming lagu-lagu grunge kegemaran mereka. Yuslin menyanyi dengan gaya tersendiri. Okey, bab 2 dah habis. Kita sambung ke bab 3. Check it out.